Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to your English class for this week. We have grammar lesson. We're going to be talking about the usage of was and were, and also could and couldn't. What are the differences between those two and when do we use them? Assalamualaikum and hi semua. Hari ini kita akan belajar bahagian grammar, iaitu penggunaan was dan were dan juga penggunaan could dan juga couldn't. Apa beza antara dua ni dan macam mana kita nak pakai? Okay, first we're going to look at the was and were. Okay, was and were are in the past tense, but they are used differently. Was is used for the singular noun, while were is used for the plural noun. Was dan were ialah was dan were ialah past tense untuk is dan are. Okay, tapi macam is dan are juga, was dan were ni kita pakai lain-lain. Okay, was untuk apa? Was digunakan untuk singular noun, untuk satu sahaja, satu orang. Okay, was ni untuk satu orang. Kalau were pula, dia dipakaikan untuk plural noun. Plural lebih daripada satu orang. So kalau dia ramai, dia lebih dari seorang, kita pakai were. Ni in the past, past tense. Tapi kalau dia seorang saja, kita akan pakai was. Okay, kita tengok kategori yang pertama, was, were, affirmative. Okay, affirmative ialah ayat penyata. Kita nak bagi tahu keadaan sesuatu je. Okay, so dekat sini teacher buat dua kolom. Kolom pertama kita ada noun ataupun subjek dia. Kolom yang kedua kita ada was atau were lah kita nak pakai. So kalau subjek dia he, she, it dengan I, kita akan pakai was. He was, she was, it was, I was. Tapi kalau subjek dia plural, plural noun, you, we, they, tiga yang kat bawah tu, kita akan pakai were. You were, we were, they were. Okay, itu ialah ayat penyata. Kita nak bagi tahu keadaan sesuatu tu. Tak ada kita nak cakap dia tak ada macam tu lah, kita dia bukan macam tu ke. Kita nak bagi tahu macam tu, keadaan dia je. Okay. Seterusnya kita ada versi negatif. Kalau negatif ni maksud dia dalam ayat tu dia nak menidakkan sesuatu. So kena tambah perkataan not. Was tambah dengan not jadinya wasn't. Were tambah dengan not jadinya weren't. Weren't. Okay. So teacher buat dua kolom juga dekat sini. Dekat sebelah ni kita ada noun dia dan sebelah sini kita ada pilihan wasn't atau weren't. Okay, ingat was untuk singular, were untuk plural. So kalau was untuk singular, wasn't mesti singular. Were untuk plural, weren't mesti untuk plural juga. Okay, so he, she, it dengan I. Empat-empat ni kita pakai was, okay, atau wasn't. So he was not, she was not, it was not, I was not. Okay, tak pun he wasn't, she wasn't, it wasn't, I wasn't. Okay, tapi untuk plural yang tiga dekat bawah tu, you, we, they. Kamu, kami dan mereka. You were not, we were not, they were not. Ataupun you weren't, we weren't, they weren't. Okay, sebab dia plural, dia lebih dari satu, kita akan pakai were. Okay, kita teruskannya. Seterusnya kita ada question. Question ni maksud dia ialah soalan. So bila kita nak tanya soalan, apa yang kena ada dalam ayat tu? Tanda soal. Okey, teacher buat 3 kolom. Yang pertama kita ada was atau were. Kita nak pakai mana? Lepas tu kat tengah ni kita ada noun dia, subjek dia. Yang last sekali soalan yang lengkap. Okey, teacher buat 3 macam ni. Kalau nak tanya soalan, kamu mesti letak was atau were dulu kat depan. Lepas tu baru noun. Kalau kita nak buat ayat biasa, nak menidakkan sesuatu ke, nak bagi tahu sesuatu ke, kita letak noun dekat depan kan. Tapi kalau kita nak tanya soalan, kita akan letak noun di tengah. Kita letak was atau were dulu dekat depan. Okay. Nak pilih antara was atau were, kita tengok noun. Kalau noun itu ialah seorang, kita akan pakai was. Contoh dekat sini, was he, was she, was it, was I. So, empat-empat subjek tu, empat-empat noun tu dia ialah seorang je. Dia tak lebih dari seorang. So, kita pakai was. Okay, ingat kalau nak tanya soalan, hujung ayat mesti ada tanda soal. Ataupun question mark.
Okay, 3 dekat bawah ni you, we, they. Mereka, kamu, kami dan mereka. So ini semua ialah plural, jadi kita akan pakai were. Were you? Were we? Were they? So kita tanya soalan, mesti letak tanda soal. Kalau kamu tak letak tanda soal, tapi susunan ayat kamu macam nak tanya soalan, tapi kamu tak letak tanda soal, jadi salah. Alright. Okay, let's move on to the next one. Kalau versi negatif pun ada juga, kita nak tanya soalan. Macam kita nak cakap, bukan dia ke, bukan awak ke, macam tu. So kita akan jadikan ayat tu macam ni, wasn't atau weren't, lepas tu tanda soal. Okay, susunan dia sama, cuma kena tambah not je dekat perkataan was atau were tu. Ataupun was jadi wasn't, were jadi weren't. Okay, part yang pertama iaitu singular, kita pakai wasn't. Sebab dia satu orang saja, satu individu saja. Contoh yang pertama, wasn't he. Kedua, wasn't she. Ketiga, wasn't it. Keempat, wasn't I. So keempat-empat ni ialah singular noun ataupun satu orang sahaja, jadi kita akan pakai was atau wasn't. Yang 3 dekat bawah you, we, they, itu ialah lebih dari seorang atau plural noun, kita akan pakai weren't. Tapi kita nak tanya soalan, so kita letak weren't dekat depan, noun dekat tengah, dan juga ujung sekali ada tanda soal. Contohnya, weren't you, weren't we, ataupun weren't they. Okay, tu macam nak tanya soalan. Right, seterusnya kita ada short answers. Dah tanya soalan, mestilah nak tahu macam mana nak jawab. Kan, orang tanya, were you? Takkan kita nak diam je, senyum je. Okay, tak boleh So, cara kita nak jawab ialah macam ni. Nota teacher kat sini ada macam salah sikit yang tengah ni, tapi yang dekat hujung ni betul dia ada 3 kolom. Kolom pertama betul, kolom yang kedua wasn't dengan weren't ni teacher tertinggal was dengan wasn't. So tak apa, belah hujung tu dia lengkap Okay, alright, kita tengok dulu yang ni. He, she, it, I, you, we, they. So he, she, it, I, keempat-empat ni ialah singular noun, jadi kita akan pakaikan was atau wasn't. Okay, jawapan dia, kalau kita nak cakap dia lah orangnya, kita akan cakap ataupun dia yang buat. So yes, he was. Ataupun kalau kita nak cakap bukan dia tak buat, bukan dia, no, he wasn't. Okay, so seterusnya kita ada she. She ialah seorang juga. So kalau dia buat, dia betul, so kita akan pakai yes, she was. Kalau dia tak betul untuk benda tu, no, she wasn't. Sama juga dengan it dengan I. Kalau dia mengiyakan benda tu, yes, it was. Kalau tak, no, it wasn't. Kalau I rasa betul, yes, I was. Tapi I rasa tak betul lah, no, I wasn't. Lepas tu 3 yang last kat bawah kita ada apa? You, we, they. Ketiga-tiga ni ialah lebih daripada 1. Jadi kita nak pakai apa? Were. Okay, were atau weren't. Okay, kalau dia kata awak lah, yes, you were. Kalau cakap tak, bukan awak, no, you weren't. Kalau tak, kami lah, kami, yes, we were. Kalau tak lah, bukan kita orang, bukan kami, no, we weren't. Okay, ada error sikit dekat situ, tak apa, nanti yang kamu punya nota teacher akan betulkan dulu sebelum teacher bagi pada kamu. So yang ni tak apa, nota ni kamu tak perlu risau, ni sekadar rujukan je. Nanti yang kamu salin ialah apa yang ada dalam buku teks. Okay, dalam dokumen teacher bagi, bukan dalam buku teks, sorry. Alright, so tu macam mana kamu nak jawab soalan lah bila dia tanya. Seterusnya kita ada could dengan couldn't. Bila kita nak pakai could dengan couldn't ni? Couldn't ni ialah gabungan could dengan not. Okay, so jadi sebutan dia couldn't ataupun couldn't. Right, could and couldn't are past tense forms of can and can't. So could dengan couldn't yang dicakap ialah versi past tense untuk can dengan can't. So kalau can maksud dia apa? Boleh. Can't maksud dia tak boleh. So could maksud dia boleh, couldn't maksud dia tak boleh. Sebab dia versi past tense je. Okay,
could dengan couldn't ni merujuk kepada kebolehan atau ketidakbolehan in the past. Dia tak cakap pasal masa sekarang, cakap pasal something in the past, dah berlaku. Okay, could is used to mean that we're able to do something in the past. Could ni digunakan untuk menunjukkan yang kita boleh buat sesuatu in the past. Tapi kalau couldn't is used to mean that we weren't able to do something in the past. Couldn't ni kita pakai bila kita nak cakap yang kita tak mampu nak buat sesuatu tu in the past. Alright, jom kita tengok penggunaan dia untuk ayat penyata ataupun affirmative. Could, couldn't. Okay, so teacher dah buat dah ayat penuh dekat sini. Ni untuk rujukan je tau. He could atau he could not. She could atau she could not. It could atau it could not. Apa yang senangnya pasal could dengan couldn't ni, dia tak ada beza. Kalau was dan were ada beza kan. Yang seorang kena pakai was, yang lebih daripada seorang kena pakai were. Tapi kalau could, sama je. Tengok, he, she, it, I, you, we, they, semua pakai could je kalau benda tu betul. Kalau dia tak boleh buat, dia tambah not, jadi macam ni je. He could not, she could not, it could not, I could not, you could not, we could not, they could not. Okay, so tak ada beza, sama je. Right? So kalau yang sini versi affirmative ayat penyata, teacher tulis penuh untuk kamu tengok. Tapi dekat sini teacher singkatkan. Could jadinya tambah not, jadinya couldn't. Okay, so couldn't nak menunjukkan yang dia tak boleh buat pun masa dulunya dia tak boleh buat. Okay, so contoh yang pertama kita ada he, she, it. He couldn't, she couldn't, it couldn't. Okay, so untuk could dengan could not, kalau ya could, kalau tak could not. Macam tu je, dia tak ada pertukaran ejaan apa-apa yang lain selain daripada yang tu. Okay, kalau kita nak tanya soalan, kena tukar tempat. Kalau ayat penyata, kita letak noun dulu kat depan kan. Tapi kalau nak tanya soalan, kena letak could atau couldn't dulu kat depan, kemudian baru noun. Lepas tu hujung sekali kena ada tanda soal. Tak ada beza penggunaan could dengan couldn't, cumanya kedudukan je tukar. Duduk depan, tadi duduk tengah, ni tukar duduk depan pula. Tapi hujung dia pun kena tambah juga, iaitu tambah tanda soal sebab nak tanya soalan. Could, couldn't he. Could he ataupun couldn't he. Boleh ke dia buat? Tak boleh ke tak boleh ke dia tak boleh buat? Macam tu. Tapi benda ni dah berlaku dah masa lepas, so kita tak tahu apa yang dia nak persoalkan ke anything. Okay, so itu ialah untuk tanya soalan. Yang soalan kamu kena ingat satu je, kedudukan dia berubah. Lepas tu lagi satu lah, dua benda kena ingat. Satu, kedudukan berubah. Yang lagi satu ialah dia ada tanda soal dekat hujung ayat. Alright, seterusnya dah tanya soalan. Macam biasa kita nak kenalah tahu macam nak jawab. So kat sini saya bagi satu kolom. Yang pertama ni noun, apa yang ada, he, she, it, I, you, we, they. Dekat tengah ni jawapan. So dekat ujung tu teacher letak jawapan yang penuh. Kalau kita nak bersetuju dengan sesuatu, kita kena letak yes dulu. Kita jawab could he do it. So you kena bagi tahu dulu dekat depan tu yes atau no kalau orang tanya sesuatu. Okay, so kalau nak yakan sesuatu, yes he could. Tapi nak cakap dia tak boleh buat lah, kena jawab dulu no he couldn't. Okay, kamu kena ingat yang tu je. Tukar je dia punya subjek atau noun tu dan jawab soalan tu. Kalau dia betul boleh buat, dia akan cakap yes. Kalau tak boleh, no. Itu kalau soalan tanya, kamu akan dapat dua markah yang berbeza. Pertama, markah untuk kamu jawab soalan tu ya atau tak, yes atau no. Itu satu markah. Kemudian jawapan kamu selepas itu dari satu markah. So penting untuk kamu jawab dulu yes atau no, sebab itu pun markah. Right, jangan tinggal macam tu je. Okay, that's all for today's lesson. Tu je untuk sesi hari ni. Teacher dah upload satu dokumen untuk kamu tengok. Nanti kamu akan salin nota dalam dokumen tu di muka surat 2. Teacher akan sediakan. Lepas tu kamu akan buat exercise di buku teks Pulse tu kamu, muka surat 25. Buat exercise 2. And then exercise number 4 dan juga exercise number 5. Sikit je minggu ni, okay? Lepas tu kamu boleh rehat dah. Tapi cuba betul-betul tau. Best of luck everyone. Bye.